إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأسلم شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebab belum? Oh ya, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirarul nas, syirarul ulama. Situ sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, syirarun nas, syirarul ulama. Jahat segala manusia, rosak segala manusia, ya, punca dia sebab jahat dan rosaknya para ulama. Bila ulama tidak menjalankan tugas dia bercakap bukan atas dasar Quran dan sunnah, mana tidak menjalankan amanah dengan sebenar, maka berlakulah penyelewengan, ya. Sinfani iza salaha salahan nas, wa iza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Dua golongan ni bila dia baik, semua jadi baik. Bila dia rosak, semua jadi rosak. Siapa dia? Ulama dan pemimpin. Sebab dia ni memainkan peranan dalam masyarakat, dalam kedudukan sebuah negara dunia sendiri. Baik dengan apa? Bila dia mengenali Tuhannya, ya, dan mengenali tanggungjawab dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dia tak kenal Tuhan dia tak tahu tanggungjawab, itu kan baik, itu jahat mungkin, ya. Jadi dia kepala macam driver lah, driver bas. Kalau dia cantik awak, cantik dalam belakang. Kalau dia pun hara, mabuk, habislah, terbalik bas dia. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, hai orang yang menanggung ilmu. Coba dia, para ulama, amalkan olehmu dengan dia, ya, amalkan olehmu dengan ilmu kami, zahir dan batin dia. Maka bahawasanya orang yang alim itu orang yang mengamalkan barang yang diketahui. Kalau dia ada ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu, maka itu satu kesalahan yang amat besar. Disebut dalam Zubat oleh Ibnu Ruslan, fa'alimun bi'anmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadi wasan. Orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya dihumban ke neraka dahulu daripada kafir menyembah berhala, ya. Darajat orang alim tinggi, tapi kalau dia tak jaga, dia jatuh, dia teruk. Banyak benda-benda ni diberi peringatan daripada awal lagi. Dari mula insan itu mencari ilmu Allah Ta'ala. Man talabal ilma liyumari bi sufaha aw liyasifa wujuhan nas ilaih falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menuntut ilmu Allah Ta'ala, tujuan dia nak berbangga-bangga dengan orang, nak tunjuk dia alim dan sebagainya, ya. Atau liyasifa wujuhan nas ilaih, untuk memalingkan muka manusia kepada dia. Mana dia cari ilmu, tujuan dia apa? Nak cari pengaruh. Oh, biar besok glamour orang kenal, maka sediakan tempat duduk dalam neraka jahanam, tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu amaran keras daripada baginda sallallahu, supaya dia memegang amanah ilmu. Jadi ilmu adalah diamalkan, sama ada amal dalam bentuk i'tiqadi, itu ilmu akidah, atau amal dalam bentuk jawarih luar, ilmu fiqh dan seterusnya. Ilmu pembersihan dalaman itu lagi besar, konteks dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis. Bahawasanya orang yang alim, orang yang mengamalkan barang yang diketahui, dan muafakat ilmunya dan amalnya selari mana. Ada golongan ulama yang dia betul dia dalam hadis sahih, patan daliku fil nar, dia diputar dalam neraka jahanam kan. Masuk neraka diputar, perut dia terbarai, sehingga orang-orang yang dalam neraka hairan. Dia kata, kalau kita ada tuan, ustaz ada di sini ke mana? Itulah, ya.
Dia kata, tidakkah di dunia dulu kamu menyuruh kebaikan dan melarang daripada kejahatan? Ya, dijawab. Tapi aku suruh, aku tidak buat. Ya, aku larang orang buat jahat, tapi aku mengerjakan dia. Ya, itulah balasan dia. Patan dari kupinah, diputar dalam neraka itu sampai terbarai perut dia. Itu kehinaan yang telah berikan pada orang yang ada ilmu tidak beramal. Sebab apa dia tak beramal? Sebab dia tak kenal Tuhan ni dengan sebenar kenal. Kalau dia kenal siapa dia Allah SWT, qalbi dia sentiasa dengan Tuhan, asyik dengan Allah Ta'ala, mana mungkin dia meninggalkan apa yang dia ketahui. Ya, semakin lazat dia beramal kalau dia kenal, benar-benar kenal, bukan kenal dengan membilang sifat saja. Dia mengenal dengan zauq rasa hati dia. Sebab penting kita mengurus pengenalan yang sebenar dengan Tuhan. Dia akan membawa kepada satu kecemerlangan ilmu dan amal. Dan lagi akan datang beberapa kaum yang menanggung mereka akan ilmu, tiada melalui tulang halkum mereka menyalahi amal mereka itu akan ilmu mereka itu. Mana ni kalau dia bercakap berilmu, baru tadi baca ayat Quran, baru baca hadis, lepas tu dah lain tindakan. Kerja dia dah lain. Ya, baru dari keluar masjid, dah lain pula cerita. Tadi dah menghadap Tuhan, wajahku wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku kerenamu ya Allah. Keluar dah lain giar. Hidup dia kena nafsu pula dan sebagainya. Itu je. Allah. Dan menyalahi rahsianya. Maknanya luar dia dengan sir, dalam dia tadi sudah berbeza dalam hati mereka itu. Akan nyata mereka itu duduk, mereka itu berkeliling, ya, megah-megah, setengah mereka akan setengah, masing-masing menunjuk dia punya kehebatan, hingga bahawasanya seorang laki-laki senyum marah atas orang yang sekedudukannya baru duduk ia kepada orang yang lain. Ya, ni penyakit ulama pula. Dia ada murid, bila murid dengan jimpat lain marah. Ya, mengaji sana boleh. Cuba jangan aku je, jangan orang lain. Wah, habis. Sedangkan kita disuruh membanyakkan guru ni. Syekh Abdullah Al-Mubarak, Sultanul Muhaddisin, raja dalam bidang hadis. Ya, sultan dalam bidang hadis. Dan dia seorang wali besar, ada karamah yang banyak. Dia punya guru je 3,000 orang. Kita murid tak sampai 1,000. Dia punya guru dan 3,000 orang, bayangan. Tu. Kita kalau ada guru 20 orang pun ramai tu guru. Susun gambar kat rumah boleh. Syekh Abdul Mubarak 3,000 guru dia kan. Hebat. Lagi banyak guru, lagi banyak pengalaman kita. Ya, lagi banyak kita punya pendedahan. Sebab satu kitab tuan-tuan bagi seorang 10 ulama baca, 10 huraian keluar orang. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Dia huraikan ni, benda tu semua betul. Maknanya luasnya ilmu Ta'ala tu maksudnya. Dan ditinggalkan dia mereka itu, tiada naik amal mereka itu dari majlis mereka demikian kepada Allah Ta'ala. Manakala ada tujuan dia bukan kerana Allah, ya, dia mengajar supaya orang pergi kat dia, bukan bawa orang ke Tuhan, maka amal dia semua tak naik, semua ditolak oleh Allah Ta'ala. Langit kedua dia akan tendang. Langit pertama ada mengumpat, langit kedua amal li gharadid dunya. Tujuan ini nama pun malaikat akan tenang oleh amalan. Banyak mana sekali pun dia amal dia tolak. Kalau sekiranya tu qalbi dia rosak ni, semua punya penyakit dalam kan ni. Dan kata Syekh Sufyan rahimahullah taala, tiada bertambah hamba ilmu maka bertambah pada dunia gemar, melainkan bertambah dia taala jauhnya. Ya. Siapa bertambah ilmu tapi dengan dunia makin kuat. Dunia itu bukan wang ringgit saja, dana ia deni dunia, mana benda segera, pangkat, jawatan, nama, glamour, itu semua dunia begitu. Ini banyak orang cari dunia kadang nak apa? Agama dengan glamour macam-macam tadi ni. Allah. Berjalan sufi dia di dalam hati dia. Pertama kali besar apa? Dia minat suka tidak dikenali orang atau kenali orang. Dalam kalbi kena bubur. Aku minat, aku tidak dikenali sesiapa pun. Tu kena di dalam. Kalau ada benda tu rosak. Dia kalau minat dia dikenali, dia kenal, dia minat dia popular, besok dengan agama-agama digadai. Dia cakap tahu agama zahir, tapi tujuan dia nak glamour, nyanyi benda tu. Ya, ni society kita lah tentang ulama dulu ulama kena. Kau cakap ulama kendian ni lebay kendian dah ayah gitu. Bala ambang urah tu boleh terbang atas udara kan. Ya, beribu nak murid dia tapi mati kufur wal a'yazubillah. Sebab dengan ilmu saja tak cukup. An-nasu halikun illa al-'amilun.
Manusia semuanya binasa melainkan yang berilmu. Wala alimun halikun, yang berilmu pula binasa. Ilal amil, melainkan yang beramal. Wala amil halikun, yang beramal pun binasa. Ilal mukhlisun, melainkan yang ikhlas itu. Bersih itu. Susunan al-ilmu, al-amal, al-ikhlas. Abau di insan, jadi golongan insan muttaqin. Ya. Maka bersihnya hati seorang ikhlas apa? Tidak ada makhluk dalam qalbi ni. Tu buat ikhlas. Kau cakap saya nak ikhlas, saya ikhlas. Dia cakap, Umay cakap, ma fi qalbi ghairullah. Itu isyarat kepada tamam ikhlas. Dalam qalbi dia tak ada, dia dengan Tuhan dia. Kalau hati dia mesra seronok dengan makhluk, memang dia lagi kan. Qalbi dia seronok kepada makhluk, seronok pada orang. Habis akhirnya agama itu jadi alat digunakan untuk batu loncatan menaikkan diri dia sendiri, dan ya, dia lebih minat kepada berhadap pada makhluk daripada Ta'ala. Ini ulama ahli dunia. Dan kata Sufyan rahimahullah ta'ala, tiada bertambah ilmu hamba itu ilmu dan bertambah dunia gemar, melainkan bertambah daripada jauh Tuhan. Ya, pada hadis Nabi begitu juga, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa mu'dah. Barang siapa bertambah ilmu, alhamdulillah dia rajin mencari ilmu yang dituntut, tapi tak bertambah petunjuk, mana jalan untuk pergi ke Tuhan tu tak apa nampak. Sebab apa? Ditutup oleh hijab ilmu, hijab memandang diri dan sebagainya. Maka dia tidak bertambah ke Tuhan, melainkan jauh dalam taat. Itu amat bahaya. Jauh dalam maksiat senang, dia minum arak, dia berjudi, semua dia tahu dia salah. Tapi kalau taat, dia rasa dia betul, pokok dia dah jauh. Ini bahaya. Sebab tu kalau dia tak mengaji ilmu pembersihkan qalbi, jawab dia memang babas, masuk longkang jawab ni. Dan kami pohonkan Allah Ta'ala bahawa memberi taufik akan kami dengan kurnianya, bahawa dijadikan barang yang kami ketahui hujjatun bagi kami, hujjah bagi kami, dan jangan dijadikan hujjah atas kami. Lam lil manfa'a ala lil mudar. Itu dalam bahasa Arab ni. Al-ilmu in qaranatu al-khasyah falaka wa illa fa'alaika. Al-ilmu in qaranatu al-khasyah, ilmu yang kita cari menyertai rasa gerun dengan Tuhan. Makin belajar makin gerun dengan Ta'ala, maka diguna ya lam. Al-ilmu in qaranatu al-khasyah falaka. Laka makna manfaat bagi kamu. Wa illa, jika tidak, ilmu makin bertambah tapi gerun dengan Tuhan tak ada, makin berani. Itu fa'alaika, diguna ala lil mudar. Ilmu jika menyertai gerun dengan Allah Ta'ala, itu bagi manfaat. Kalau tidak, maka dia akan memberi mudarat. Ya, dia ada ilmu tapi qalbi tak gerun dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab qalbi dia tak beranjak. Dia menuntut ilmu bukan dengan qalbi, dengan akal. Ya, seronok nak bujah internet. Maka hendaklah ijtihad atas kadar kuasa pada menghasilkan dia Allah, kelebihan ilmu tu, ya. Tu. Jangan jadikan hujah atas kami di dunia wa ukhrah, dan di akhirat. Dan bahawa dipeliharakan kami daripada syaitan dan tenteranya. Amin. Itu sengaja daripada apa? Ta'rif ilmu yang memberi manfaat. Itulah dia mengetahui akan makaidu syayatin wa ghururihi. Dia tahu tipu daya syaitan. Macam mana syaitan nak masuk, semua dia tahu. Itu sengaja daripada ilmu nafi', ilmu yang memberi manfaat. Maka terkadang adalah daripada kelebihan ilmu demikian itu, mana besarnya. Maka sebenarnya bahawa tiap-tiap orang kasih bagi dirinya kebajikan. Kalau dia nak duduk dalam kebajikan, ya maka hendaklah ia ijtihad atas kadar kuasa. Sehabis-habis kuasa kita menimba dan memperkasakan ilmu. Pastikan ilmu sentiasa bertambah, sebab dia nur tu. Al-ilmu nurun, ya. Maka menghasilkan dia itu, imma mengaji, jika belajar pada guru, cari pada para ulama, pada guru-guru yang boleh mengajar. Wa imma mengajar. Jadi bertambah ilmu tu dua, sama ada dia belajar atau dia mengajar. Dia mengajar pun ilmu tu bertambah. Wa imma menolong, menunjukkan orang yang jahil. Wa imma, ataupun maknanya ataupun ada kalanya dia menolong, dia menunjukkan orang yang tidak berilmu tadi, dia mengajar, dia dapat ilmu. Walaupun satu bab daripada masalah yang memberi manfaat pada agama istimewa pula, dia kalau lebih lagi lah. Sebab tu Nabi beri balli wa anni walau ayatan, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat, walau sepatah.
Bila kita sampai tu banyak dia punya manfaat dia. Kita jadi ingat, ya, kita lagi maknanya berjaga-jaga. Seperti sabda Rasulullah SAW, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih, yang menunjukkan atas kebajikan. Mana orang yang menunjuk manusia ke arah jalan Allah Ta'ala, ya, yang jauh dipimpin dia dekat, yang gelap supaya dia jadi terang, yang jahil supaya dia berilmu. Seperti yang mana bandingan dia? Orang mengerjakan dia kafa'il. Seorang tu tak semayang, kita dekat dengan dia, ya, beri nasihat, akhirnya alhamdulillah dia semayang. Start daripada semayang tu, pahala tu pun kita dapat. Dia dapat, kita pun dapat sama. Ini panggil apa? Downline. Ini direct selling. Ini lagi besar direct selling. Ini bawa sana. Ya, lagi banyak orang ikut bawa, lagi banyak lagi. Besok sebab tu yang paling hebat, dia punya upline paling tinggi ya, Rasulullah SAW atas. Bawa Rasulullah para sahabat tabi'in pecah-pecah bawa. Oh, banyak. Sebab ulama-ulama bila guru-guru dia, anak murid dia ramai yang mengajar dia seronok. Dan pada apa yang dia sampai tadi berkembang. Itu dia suruh. Habis. Kemudian sabda Rasulullah, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min salasin, sadaqatin jariyatin, atau baca sadaqatun jariyatin boleh juga, khabar mubtada mahzuf atau jadi badal boleh. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila mati saja anak Adam, dan itu satu keputusan yang tak boleh dielak, makin lama makin dekat. Kematian dengan kita makin lama makin dekat. Kaedah kita apa? Kullu atin qarib, tiap-tiap benda yang akan datang dia makin dekat. Sebab kita telah ditunangkan dengan kematian, dan pertunangan ini takkan putus. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang punya nafas za'iqah, dia akan merasa. Ya, za'iqatul maut, merasa akan kematian. Apa kematian? Mufarraqatur ruh anil jasad, bercerai roh dengan jasad. Pum, habis kan. Roh balik tinggallah sangkau kan. Sangkau nak dimandi, semayang, tanam, habis kan. Ya, yang hakikat diri kita semua dah balik. Yang dia ni balik apa rupa kan. Cantik, syurga tunggu dia. Kalau sebaliknya pun tempat dia sebaliknya juga. Ya, itu mana. Sebab kita jaga tiap-tiap perbuatan naklah kita ukur dengan zikrul akhirah. Ya, supaya dia sentiasa selamat. Jadi bila mati saja anak Adam, tamat riwayat hidup dia, habis. In qata'a amaluhu. Dia dah mati, amal dia terpotong. Ya, amal dia terpotong. Kalau orang lain punya amal nak beri kat dia, tu tak terpotong. Yang dia faham hadis tu, amal dia tu terpotong. In qata'a amaluhu, dia tak boleh beramal, dah mati, amal dia habis. Illa, melainkan ada min salasin, sadaqatin jariyah. Pertama, sedekah jariyah. Ya, orang yang berikan sedekah, buat surau, buat masjid, buat wakaf. Waktu haram kita binasakan hak wakaf dia. Ya, kalau nak buat bangunan baru ke apa, pakai yang lama selagi boleh pakai. Kalau ada geput baru boleh buang. Kalau tidak, siapa nak jawab di akhirat. Ada senang-senang dia buat bangunan baru, dia sodok ambil dengan Allah. Dan macam Israel, Yahudi mengamburkan masjid, tempat sembahyang orang Islam dan lain. Sodok tentang siapa nak jawab soal akhirat tu. Satu. Yang keduanya, jariah yang diwakafkan tadi. Bila dia meninggal, benda tu jalan, dapat saham, tiba-tiba habis pun terpotong. Ya, orang dunia kalau kita zalim macam mana, apatah lagi orang di sana. Dia tak ada ruang yang ibadat. Sebab sana bukan yaumul amal, sana yaumul jaza, sana hari pembalasannya. Beramal tak ada dah. Kita hari ini boleh ada masa sikit lebih kurang lagi. Dia dah habis dah. Dia balik alam barzah, stop, tak ada amal, tunggu je lah apa yang ada. Tiba-tiba ada saham ni, kita pergi kerat. Tak ada paling zalim orang yang mengkerat akan jariah orang. Ya, dia rasa dia berani, dia buat, dia jawab dah besok kan. Satu tempat jariah, mana yang berjalan terus ni. Satu, itu berjalan. Sebab tu kita buat banyak jariah lah kan. Mana-mana ada buat masjid, suruh ke tempat pengajian pondok apa semua tu kita infak. Walaupun sedikit, sekampit apa orang panggil, simen pun biar dia berjalan. Dapat pahala tu jalan ni. Satu. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, iaitulah ataupun ilmu, maknanya yang diambil manfaat. Sekurang-kurang manfaat ilmu dia boleh beramal, itu paling kurang. Ataupun disampaikan, atau lagi baiklah. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulahu, anak saleh yang mendoakan. Ya, mana anak saleh tu mendoakan ibu bapa hukum wajib. Kalau dia tak doakan ibu bapa dia tak masuk senarai anak saleh. Walaupun dia beramal banyak kan. Ya, wajib beramal, ibu bapa dia langsung dia tak doakan.
Mereka tak masuk senarai sebab dalam hadis terang. Anak saleh mana sifat dia? Yad'u, jumlah tu sifat dia. Yad'u yang mendoa ya lahu bagi bapa dia. Ya. Hadis itu maknanya satu daripada tawaran besar bagi insan dalam bab ilmu sini. Pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu. Jadi ilmu yang dapat manfaat kita belajar atau kita sampaikan. Jadi maknanya dia berkembang, itu setengah daripada saham besar kita. Terjemah dia, apabila mati anak Adam putus amalnya melainkan 3 perkara: sedekah jariah, satu, yang ini berlaku, yang berjalan, seperti wakaf atau sebagainya, atau yang memberi manfaat orang dengan dia, atau anak yang saleh mendoakan bagi dia. Betul, anak kita kena bentuk, ya. Betul-betul jangan jadi hanya pandai beranak panggil kan. Ibu bapa yang pandai beranak, pada beranak lembu kebau dia beranak, dan didik anak tu amanah besar. Kita akan disoal di akhir. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Tiap-tiap kamu tu penjaga, semua tu akan disoal. Ya, hari yang paling menggerun kita dipanggil yaumul tunza'u ra'fah, hari yang Tuhan tarik perasaan kasihan belas. Mana? Antara anak dengan bapa. Ya, bapa kalau atas dunia susah, anak kesian, tapi kat sana tak ada kan. Bapa dia kata nak berjalan, anak dia tengok bapa dia nak pergi ke syurga contohnya, meniti, tarik tuan dia kata, ni dia tak panggil nama ni dolar ke apa nama dia dulu atas dunia dia biarkan aku. Dia tak kenalkan aku dengan engkau. Aku tak semayang pun dia tak kontrol, tak jaga dan sebagainya. Tarik dia masuk neraka. Anak kan. Mana perasaan kerajaan belah tuan-tuan tarik. Sebab apa? Masing-masing nak lepaskan diri. Bila julangan azab neraka itu dah marak semarak semua dah takut ni. Masing-masing nak lepas diri. Itulah hari yang dicabut perasaan kasihan belah. Itu maksudnya. Maknanya sampai itu barulah insan tu faham bahawasanya dia kena didik anak dia supaya aset dia ada di sana. Rugi kalau kita kenalkan anak kita dengan Allah Ta'ala. Rugi besar kalau kita tidak dampingkan anak kita dengan Allah SWT. Dia akan menjadi malapetaka besar kita ni. Allah. Dan anak saleh yang mendoakan bagi diri, maka bergerak lintas pada hatir yang da'i pada hamba tuan pengarang kita Syekh Daud Abdul Al-Fatani yang hakir lagi fatir serta sedikit makrifat. Masya-Allah, wali besar dikata sedikit makrifat tadi. Dan mengetahuan tetapi tiada atas hamba iktimad, tetapi atas Allah iktimad. Mana kami bersandar, aku bersandar hanya pada Ta'ala saja, bahawa diberi taufik bagiku yang sawab, yang betul dan fakir muhtaj berhadap kepada Allah Ta'ala. Siapa dia? Nama tuan pengarang kita wali besar ni, Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani. Fatana mana cilik, tempat itu banyak ulama besar ni. Si Daud yang masyhur dan dia setengah daripada ahli khutbah. Ya, dia boleh langkah dunia sekali mati. Pagi dia khidmat pada ibu bapa dia piara lembu tadi, lembu kebal lebih kurang tu lah. Dia tambah semua, sup pergi Mekah. Kedip mata pergi Mekah. Petang dia balik adik. Seorang tak tahu dia mengaji Mekah. Ini dipanggil ahlil khutwah. Bila dia berlaku proses dia tak balik, ketiga orang kampung dia pergi Mekah buat haji, tengok-tengok dia ada sana. Orang pun terperanjat, Daud, bila kau sampai sini, sejak itu terus dia cut, dia buat keputusan dia takkan balik bertani. Dahsyat ni. Dia tak mahu orang tahu. Itu sebab kita kena letak diri kita tak mahu orang kenal kita. Kalau Tuhan nak kenalkan tu soal lain. Kita jangan ada niat nak terkenal. Tengok ulama, dia tahu dia orang kenal, terus dia tutup. Sebab kitab dia, kau tengok semua khatam dia di Masjidil Haram. Tulisan-tulisan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani dikatamkan di Masjidil Haram, dan maka dia bersana, dia meninggal di sana. Itu sifat orang yang arif billah. Mana dia tak suka, maknanya dia dikenal. Sebab dia dapat satu rahsia keseronokan, kebahagiaan, kelazatan dengan Allah Ta'ala. Dia kalau masuk benda ni diganggu kan, menyebabkan kemanisan dia terganggu ya. Habis itu. Habis kemudian bergeraklah lintasan pada khatir yang dhaif, wallahu a'lam.